Antara faktor yang menjadi penyumbang pemanasan global ialah apabila alam semula jadi itu berkehendak sedemikian. Pertambahan gas rumah hijau seperti CFC, karbon dioksida dan bahan pencemar lain tidak mampu dibendung lagi dan terperangkap di permukaan atmosfera menyebabkan peningkatan suhu dunia. Antara dengan kenyataan yang diutarakan oleh Fatia, antara faktor yang lainnya adalah pembakaran hutan secara berleluasa. Pembakaran hutan secara berleluasa ini selalunya dilakukan untuk membersihkan hutan untuk dijadikan sebagai pusat penempatan ataupun jaringan pengangkutan. Ini telah pun menyumbang kepada pemanasan global. Hal ini dikatakan kerana imbangan kandungan antara karbon dioksida dan oksigen ni tidak seimbang. Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kepada masalah pemanasan global, iaitu pembuangan sisa buang yang tidak sistematik. Hal ini boleh bermula apabila tiada kawasan yang sesuai dan cukup untuk dijadikan tapak pelupusan. Terutama sekali kawasan yang maju dalam pembangunan seperti Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu sendiri. Lalu masyarakat kini hanya bergantung kepada solusi pembakaran sisa terbuang di mana hanya akan memburukkan keadaan yang sedia ada. Saya setuju dengan kenyataan kamu, Farah. Antara faktor yang saya ingin utarakan dan berkait rapat dengan poin yang kamu sampaikan adalah faktor pencairan ais di kutub utara. Mengikut kajian, ais di lautan dan di daratan akan mencair dengan lebih banyak menjelang tahun 2030. Hal ini dibuktikan bahawa para saintis meramalkan bahawa air laut akan meningkat sebanyak 1.3 meter menjelang tahun 2100. Sekiranya suhu permukaan bumi lebih hangat hingga 35 darjah Celsius. Jadi apakah penyebab air ais di kutub utara mencair? Antara penyebabnya adalah penggunaan penghawa dingin yang tidak dikawal dan penggunaan kenderaan sendiri. Saya bersetuju dengan kenyataan-kenyataan daripada kalian. Baiklah, selain daripada faktor semula jadi, pembakaran hutan, pembuangan tidak sistematik dan juga pencairan ais di kutub, pembangunan tidak terkawal juga merupakan salah satu faktor. Pembangunan tidak terkawal merujuk kepada proses pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan tanah tanpa mengambil kesan buruk kepada alam sekitar. Kegiatan oleh pihak tidak bertanggungjawab tersebut menyebabkan berlakunya pemanasan global kerana ia melibatkan aktiviti yang membebaskan gas karbon dioksida CO2 dan karbon monoksida CO ke atmosfera. Baiklah, solusi daripada permasalahan ini ialah manusia tidak dapat menghalang segala yang berlaku pada alam fizik ini, misalnya pemanasan global, kerana setiap orang yang beragama percaya dengan hukum alam. Walau bagaimanapun, sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, kita mampu mencegah ia daripada berlaku. Misalnya dengan memupuk semangat kecintaan kepada alam sekitar dengan membicarakan nilai-nilai estetika, etika dan moral. Manusia yang berprinsip tidak akan semena-menanya melakukan kerosakan kepada alam kerana keterbatasan dalam hidup mereka. Menurut falsafah alam sekitar, manusia perlulah berinteraksi dengan alam secara baik dan efisien. Alam merupakan hadiah kiriman Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi oleh makhluk yang memiliki akal, iaitu manusia. Hubungan manusia dengan alam bermaksudlah melestarikan, memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi perlulah menjalankan tanggungjawab dengan mentadbir alam ini dengan sewajarnya. Terima kasih kepada Wana di atas solusi yang diberikan kita tadi. Walaupun sebegitu, kita ada solusi yang lain untuk dibincangkan, iaitu cara yang boleh kita buat adalah meniru cara salah satu negara maju terkemuka di dunia, iaitu Jepun sebagai kayu ukur dalam penjagaan alam sekitar. Cuba berfikir secara abduksi, Malaysia ialah negara yang dikenali seantero dunia. Malaysia menjadi negara yang bersih dan terjaga dalam pencemaran sisa. Malaysia berusaha dalam membaiki masalah pencemaran sisa dan Malaysia ialah negara yang menyertai alam sekitar. Jadi, solusinya kita sebagai khalifah perlulah memakmurkan bumi seperti menjaga alam sekitar yang merupakan peranan bagi setiap insan di muka bumi. Oleh rakan-rakan, tidak dilupakan juga dengan solusi yang terakhir. Oleh itu, kita sebagai insan yang mampu berfikir, kita boleh
Menggunakan kaedah heuristik yang bersifat penerokaan seperti trial and error dan lateral thinking bagi isu ini. Selain itu, kita juga boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa iaitu Jabatan Alam Sekitar JAS tentang masalah ini. Kesimpulannya, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Tuhan di dunia ini adalah penting untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian alam sekitar sentiasa dipelihara dan tidak dieksploitasi oleh pihak yang sentiasa mementingkan hak sendiri. Terdapat beberapa punca terjadinya pembakaran hutan. Yang pertama, aktiviti pembakaran sampah yang tidak terkawal. Hal ini terjadi disebabkan berlakunya penambahan rombokan bahan buangan dan juga sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal yang tidak sistematik iaitu dengan membuat pembakaran sampah secara terbuka berisiko tinggi menyebabkan kebakaran hutan terutamanya pada musim panas seperti ini. Terima kasih Sakinah. Pada pendapat saya pula, pembakaran hutan boleh dikaitkan dengan falsafah alam yang menegaskan bahawa alam adalah penting untuk kehidupan dan manusia seharusnya memelihara dan menjaganya. Kegagalan manusia dalam menjaga kelestarian hutan boleh dipandang sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai falsafah ini. Terima kasih Zarifah. Baiklah, seterusnya, pembakaran hutan ini juga berpunca daripada aktiviti pembersihan tanah yang dilakukan sebelum aktiviti pertanian dijalankan. Hal ini demikian kerana aktiviti pertanian giat dilakukan untuk memenuhi permintaan pasaran dalam dan juga luar negara. Justru itu, perkara ini bertitik tolak dengan peningkatan pembakaran hutan yang begitu drastik dan memusnahkan ekosistem habitat hidupan liar. Okey, terima kasih kepada Dini. Faktor lain bagi punca pembakaran hutan adalah apabila terdapat insan yang membakar sisa-sisa pepejal seperti botol, kaca, kertas dan plastik di kawasan hutan. Lebih-lebih lagi pada individu yang bekerja di kawasan perindustrian yang dikelilingi hutan lalu membakar sisa pepejal tersebut di situ. Terima kasih kepada Anis dan yang lain yang sudah memberikan pendapat. Jadi pada pendapat saya, pembakaran hutan juga berlaku kerana sikap segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti kegiatan pembalakan haram, pembukaan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur tanpa pertimbangkan kesan terhadap alam sekitar akan menyebabkan kekurangan habitat haiwan dan juga tumbuhan secara langsung. Antara langkah untuk mengatasi masalah pembakaran hutan ini, masyarakat perlulah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang khalifah dalam memakmurkan alam sekitar, antaranya dengan mengamalkan amalan kita semula yang dapat menjamin keseimbangan ekosistem. Jadi, bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan amalan kita semula, pihak berautoriti memainkan peranan yang sangat penting dengan melanjutkan kempen kesedaran amalan kita semula, reduce, reuse, recycle secara berkala. Terima kasih Sakinah. Untuk mengatasi masalah pembakaran hutan juga, pihak kerajaan haruslah mempunyai perancangan pelestarian alam sekitar kerana perancangan ini dapat memberi pemulihan dan kestabilan negara. Terima kasih Zarifah. Antara perkasa lain dalam membendung kegiatan pembakaran hutan ialah tanggungjawab setiap peringkat dalam sesuatu institusi. Perkara ini disokong oleh data soal selidik yang dikumpul yang menunjukkan secara majoriti penuh responden menyatakan bahawa penjagaan alam sekitar di peringkat lokal, nasional maupun global dapat melahirkan insan sejahtera. Izaharnya, insan sejahtera dapat membina diri besar sekaligus menjadikan sebuah negara yang bertamadun dan menjadi contoh yang baik kepada negara yang lain. Terima kasih Dini. Solusi bagi individu yang melakukan pencemaran alam sekitar perlu dihukum dengan berat oleh jabatan-jabatan atau badan-badan yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan negara, supaya dapat mengajar individu tersebut sekaligus menyedarkan masyarakat setempat mengenai kepentingan memakmurkan alam sekitar. Langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah sikap tidak bertanggung jawab tadi adalah untuk mengubah diri kita untuk lebih bertanggung jawab sebagai seorang manusia dengan menjaga alam ini dengan lebih ikhlas. Antara usaha yang boleh dilakukan dalam memperkenalkan program. Secara metafisiknya, setiap tindakan kita akan diberikan ganjaran atau hukuman oleh Tuhan sama ada dalam bentuk pahala atau dosa. Oleh itu, kita harus memikirkan kesan tindakan kita terhadap alam sekitar dan berusaha untuk melakukan yang terbaik.
Seterusnya, kami dapat menghasilkan karya penulisan dan dicetak pada kertas yang dihasilkan daripada bahan kitar semula. Bahan-bahan tersebut seperti kotak-kotak yang terbuang lalu dikutip dan diproses menjadi helaian kertas, lalu kami bukukan dan menjadikan satu produk yang dapat disebarkan kepada orang ramai. Sebagai pelajar Bahasa Melayu Kontemporari dengan media interaktif, kami boleh menghasilkan konten berkonsepkan EDU Infotainment berkaitan kesedaran alam sekitar di pelbagai saluran media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya menggunakan pelbagai aplikasi dan perisian ataupun disebut sebagai software.